kami eksklusif. Kami nak tahulah Tun. Kenapa sampai Tun boleh buat laporan polis bahawa Zahid ni tipu agung? Apa sebab dia? Yang kalau tadi tu kita dah tahu sebab Zahid dia tak jujur apa semua. Tapi ini adalah satu report yang serius yang mana Zahid menipu si Paduka bagi dia betul agung. Sebenarnya kita mengikuti saya, Tan Sri Anwar, beberapa orang pemimpin yang lain, termasuklah kebanyakan yang bersama dengan Tan Sri Anwar itu, kita mengikuti selepas PRU, keputusan PRU, kita dah nampak sebenarnya kecenderungan Zahid ni, Datuk Seri Zahid ni nak ke arah sana, kan? Tapi dia kena dapat sokongan. Walaupun dia dah buat macam-macam aku janji ke apa semua, saya tahu yang dia tahu benda tu tak binding. Jadi dia terpaksa jumpa juga dengan ahli parlimen. Jadi kita mengikuti daripada dia hari pertama ni, kita nak tengok sebenarnya apa sebenarnya trik yang dia buat. Kan? Kalau Azri ingat, ada pertemuan sebenarnya pengurusi Barisan Nasional dengan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional di Seri Pen Pak, kan? Tiba-tiba Datuk Seri Anwar datang dengan pemimpin pakatan. Rombongan datang. Rombongan kan? Jam. Sebab yang dalam ahli parlimen ni diberitahu nak jumpa pengurusi. Jadi dia nak bincang mungkin pasal nak bentuk kerajaan, kan? Tapi tiba-tiba datang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dah dia orang jam. Dan dalam pertemuan tu saya difahamkan mereka tak setuju dengan apa yang Datuk Seri Zahid nak buat. Jadi mereka minta bincang dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN, which berlaku esoknya. Okay. Bila benda yang attempt yang pertama ni tidak mendapat sokongan, dia buat pula mesyuarat BN, dipanggil mesyuarat BN, Dewan Tertinggi BN. Dan dalam Dewan Tertinggi BN ni kita kena faham bahawa semua orang, UMNO ke MCA ke apa, semua ada satu undi. Kan? Jadi kalau kita nak putuskan sekarang ni, kita kena putuskan nak sokong siapa. Jadi ada timbul cerita, ada 10 orang yang dah sign SD kepada Tan Sri Muhyiddin. Jadi dalam meeting tu diputuskan untuk mereka ni tarik. Dan pada waktu yang sama, Dewan Tertinggi juga memutuskan untuk tidak memberi sokongan kepada siapa-siapa. Itu yang berlaku. Tapi tiba-tiba ada surat sudah keluar. Jadi, malam seterusnya, dipanggil meeting Dewan Tertinggi. Dan kita ikuti ni. Sebab kawan-kawan kita dalam mesyuarat Dewan Tertinggi tu, dah malam itu, dengar ceritanya, memang mereka nak ambil tindakan terhadap Datuk Seri Zahid. Jadi seperti biasa, bila dibentangkan cerita ini, dimaklumkan, Datuk Seri Zahid tidak mengaku, sampai ditunjukkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri surat dalam phone dia tu. Ini cerita yang dimaklumkan pada kita lah. Dalam mesyuarat tu dalam mesyuarat tu bila dah kecoh-kecoh, dah ada tindakan untuk menggantikan Datuk Seri Zahid sebagai presiden pengurusi Barisan Nasional. Tapi sebelum sampai ke situ, mesyuarat itu telah diganggu oleh Bung Mokhtar dan sejumlah orang UMNO yang lain, kan? Jadi terganggu, sangkut. Dan besoknya ada pertemuan, sepatutnya pertemuan dengan 30 orang ahli parlimen BN, tapi tidak berlaku, hanya 3 orang saja yang pergi. Dan kita tak tahu apa koresponden antara istana dengan Datuk Seri Zahid, tapi kita boleh andaikan seolah-olah ada koresponden lain lah, kan? Yang menyebabkan yang lain-lain ni tak payah pergilah. Hanya 3 je pergi. Kan? Jadi bila surat itu bocor, ramai yang kata, saya dengar ada argumen kata takkan Agong bodoh sampai kena tipu. Betul tak? Masalah orang yang nak argue ni, dia tak faham penipuan tu dah berlaku. Kan? Surat itu adalah contoh penipuan. Keputusan Dewan Tertinggi BN telah memutuskan tidak memberi sokongan kepada siapa-siapa. Macam mana ada satu surat, keputusan tu, macam mana ada satu surat keluar daripada Presiden sebagai pengurusi Barisan Nasional
tulis kepada Yang di-Pertuan Agong bagi tahu 30 ni telah menyokong. Nampak Tipu tak tu? Tipu. Tipu lah kan? Tipu. Kita tak kata soal Yang di-Pertuan Agong cerdik tak timbul. Kita cerita sekarang ni Datuk Zahid menipu. Betul. Dan surat tu dah keluar. Kan? Tak ada kaitan dengan orang lain. Surat tu dah keluar. Dan ini bukan kali pertama. Kalau Azri ingat masa mesyuarat MKT yang dibuat di Janda Baik. Kan? Bocor juga cerita bahawa satu surat telah dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong beritahu bahawa MKT kan? MKT dan ahli parlimen BN memberi sokongan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan? Itu bocor. Dan itu pun didedahkan oleh beberapa pemimpin UMNO kata itu pun penipuan juga. So yang ini bukan kali pertama. Yang ini yang kali kedua. Kan? Jadi bila saya tengok surat tu dikeluarkan, masa tu kalau tengok masa tu dah tak ada kerajaan. Tan Sri Anwar dia di pejabat dia, saya di tempat saya apa semua. Tapi kita tengok bila Tan Sri Anwar keluarkan surat tu, saya rasa tanggungjawab kita untuk menghalang daripada UMNO ini terus dirosakkan. Mengkhianati pengundi UMNO yang tak nak kata-kata tak nak kerjasama dengan Anwar Ibrahim dan juga DAP ni. Saya rasa terpanggil untuk buat report supaya perkara ini boleh dihalang. Kan? Malangnya, yalah, kita buat report macam Cikgu buat report Hanayo lah. Nanti macam tu lah. Kita mengharapkan bila kita buat report, adalah tindakan untuk mengesahkan dan perkara ini boleh dihentikan. Tapi tidak dihentikan. Sebab itu saya berani cakap bahawa pembentukan kerajaan ini bukan pembentukan titah. Tak betul tu. Pada saya itu manipulasi. Bukan kerajaan agung. Bukan kerajaan beta. Bukan. Betul tu Titah tu tak betul. Saya tak boleh terima perkataan titah tu sebab yang dititah asal benda lain. Bukan cadangan. Cadangan. Yang dibuat. Kita cerita apa yang dibuat. Yang dibuat, bila buat aku janjilah macam-macam tu, boleh hilang kursi dan apa, itu ugutan. Yang mana tak boleh kita halang, tak boleh kita paksa, tak boleh kita dorong ahli-ahli parlimen untuk membuat sesuatu keputusan yang bertentangan dengan pendirian dia. Itu menyalahi Seksyen 124 Kanun Kesiasaan dan itu adalah jenayah. Lokman kata ada akta lompat parti. Itu kaitan tau. Ini perkara yang berbeza. Sekarang ni, dia orang ni cuba kaitkan kita dah ada akta lompat parti atau lompat parti. Tetapi cerita dia sekarang ni, dalam perlembagaan 43/2/A, memilih Perdana Menteri ni adalah hak ahli parlimen. Macam tu cakap tadi tu. Betul. Dalam wacana Sinar, Tun ada cakap akta lompat parti tak binding pun dengan 43/2 ni. Yang ni Tun cerita kan. Bagi jelas sikit dekat dia orang yang tak faham ni. Walanon ni. Kita bacakanlah supaya dia orang faham kan. Saya cari sekejap. Saya ada tengok tadi. Sekejap. Saya cari tadi dah. Kita bacakan pada dia orang. Supaya dia orang faham. Sebab dia orang ingat, bila ada akta empat parti, dia bind terus tindakan ahli parlimen. Tak. Dia cerita pasal lompat parti je. Yalah, lompat parti je. Lompat parti je. Dia tak ada cerita pasal bind tindakan-tindakan memilih memilih PM dan apa semua. Okey Perkara 49A1. Perlembagaan Persekutuan mempertuntutkan seorang ahli parlimen akan hilang kerusi parlimennya sekiranya dia keluar daripada partinya atau berhenti daripada menjadi ahli partinya. Itu lompat parti. Ada kaitan dengan PM? Tak ada. Tak ada. Perkara 49A/2/C pula memperuntukkan seorang ahli parlimen itu tidak hilang kerusi parlimennya hanya kerana dia diusir oleh partinya. Ada cerita pasal PM? Tak ada. Tak ada. Tapi ini perlembagaan. Sebab itu saya kata akta lompat parti ini tidak binding memberi kuasa kepada presiden untuk buat apa-apa. Itu pertama. Itu perkara separate.
Luqman dengan apa ni YB Arafat dan apa Mausin tu Mamat tu dia tak baca betul-betul, dia combinekan semua sekali. Mixkan semua sekali. Itu satu. Sebab itu, bila perkara itu tidak binding, maka Presiden terpaksa jumpa dengan ahli Dewan Tertinggi dan juga ahli-ahli Parlimen. Dia tahu tak binding. Dia kena jumpa. Dapatkan persetujuan kan. Kalau orang ni tak setuju macam mana? Okey, itu satu hal. Kemudian, perkara yang kedua pula, kalau tengok, dia orang buat lagi MOU, betul? Betul. MOU tu pun tak binding sebenarnya. Kalau tidak, dia buat lagi tegas. Kenapa MOU? Sebab dia tahu tak binding. Dan lepas itu, sebab itu sebenarnya perkara ini boleh di-challenge. Boleh di-challenge. Kalau ikut hujahnya, dia kata 49. Dia kata itu sudah mencukupi, tak cukupi. Kemudian, yang lain-lain itu bertentangan pula dengan peruntukan Seksyen 124 yang mengatakan tak boleh kita nak ugut, tak boleh kita nak dorong dan sebagainya. Itu satu kesalahan jenayah. Jadi kalau bawa kepada court sebenarnya, benda tu boleh challenge. Tapi saya fikir di peringkat awal, orang tak nak challenge bukan pasal apa? Pasal prosesnya panjang. Dan kita nak bentuk kerajaan. Satu Dan bagus juga sebenarnya in a way ahli parlimen tertentu tak nak challenge ni. Sebab kalau tidak, kita tak tahu sebenarnya Presiden nak menipu setakat mana. Betul. Dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh perform atau tak perform. Ya, betul. Jadi kadang-kadang dia orang ambil, kalau dengar ucapan Datuk Seri Zahid, dia kata rezeki tak salah alamat. Tapi dia kena faham. Dia kena faham. Dan Luqman kata, yang menang banyak pun tak bentuk kerajaan. Betul, betul. Tapi kena faham, ini soal hikmah. Allah nak tunjukkan pada kita, okey, kau nak sangat buat cara ni, dapat Perdana Menteri yang cakap banyak, sekarang boleh buat. Rafizi jadi menteri boleh buat. Tapi dulu dalam cerita ni, saya kena yang lain ni semua kena jelas Ini bukan kerajaan agung, bukan. Tun Faizal kerajaan agung. Mana-mana kerajaan, termasuklah kerajaan yang sebelum-sebelum ni, kita refer sebagai kerajaan YDPA. Itu betul. Tapi yang ada glitch tadi, dia menyalahgunakan ini kerajaan titah. Bukan titah. Dia sebenarnya sudah dirancang daripada tahun 2020 lagi. Cuma, bila ada sedikit ruang untuk manipulasi, itulah yang dimanfaatkan. Dan akhirnya, nak manipulasi lagi tu. Dinamakan kerajaan perpaduan, sedangkan kerajaan perpaduan itu langsung tak masuk tarifan kerajaan yang ada ni. Sekadar kerajaan campuran.